Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum kita meneruskan pembelajaran tajuk kita pada hari ini, cikgu nak kita imbas kembali tajuk pecahan yang kita pernah belajar masa darjah 3. Okey, yang berkaitan dengan pecahan wajah. Okey, contoh pecahan wajah cikgu tulis sini ialah 2/5. Okey, ini adalah gambar rajah pecahan wajah 2/5. Okey, 2/5 adalah dua bahagian berlorek daripada 5 bahagian keseluruhan. Okey, kalau tengok kat sini, 2/5 pengangkanya. Okey, nombor yang berada kat atas ni kita panggil pengangka. Dan nombor yang berada di bawah ni adalah penyebut. Okey, pengangkanya adalah lebih kecil daripada penyebut. Okey, yang kedua pecahan tak wajar. Contohnya adalah 3/2. Okey, pengangka kalau kita tengok kat sini, 3 ini adalah lebih besar daripada penyebut. Okey, 3 ini adalah 3 kawasan berlorek daripada 2 bahagian. Okey, jangan kata 4 2 bahagian. Apa maksud 2 bahagian? Maksudnya adalah setiap gambar rajah mesti dibahagikan kepada 2 bahagian dan dilorekkan sebanyak 3. 1, 2, 3. Okey, kalau pecahan wajah ni dia hanya menggunakan satu gambar rajah saja, tetapi pecahan tak wajar ni dia menggunakan lebih daripada satu gambar rajah. Okey, seterusnya yang ketiga nombor bercampur, iaitu 1, 1/2. Okey, 1 ini adalah nombor bulat, 1/2 adalah pecahan wajah. Okey, bermakna nombor bercampur adalah kombinasi antara nombor bulat dan juga pecahan wajah. Okey, ini adalah gambar rajahnya. 1, iaitu satu gambar rajah yang telah dilorek penuh. Okey, ini pula adalah 1/2. Okey, 1/2. Satu bahagian yang dilorekkan daripada 2 bahagian. 1 ini adalah keseluruhan bahagian telah dilorek penuh. Bermakna pecahan ini adalah 1, 1/2. Okey, seterusnya kita akan tengok topik kita yang pada hari ini, iaitu menukar nombor bercampur kepada pecahan tak wajar. Okey, untuk menukar nombor bercampur kepada pecahan tak wajar ni, kita ada dua kaedah iaitu kaedah yang pertama kita menggunakan gambar rajah, dan kaedah yang kedua kita menggunakan kaedah mekanikal, iaitu darab dan juga tambah. Okey, kita tengok kaedah yang pertama dahulu dengan menggunakan kaedah gambar rajah. Okey, cikgu ambil contoh pecahan nombor bercampur. Contohnya adalah 1, 1/3. Okey, ingatkan yang tadi cikgu cakap 1, 1/3. 1 ini adalah nombor bulat dan 1/3 ini adalah pecahan wajah. Okey, bagaimana kita nak lukis 1, 1/3 ini dalam bentuk gambar rajah? Okey, yang pertama kita kena lukis dulu yang nombor bulat ni, 1 ni. 1 ini adalah keseluruhan rajah di lorek penuh. Okey, keseluruhan rajah di lorek penuh. Okey, kita nak tengok, kita nak lukis ni menggunakan berapa kotak. Okey, macam mana kita nak tengok? Kita tengok kawan kita ni, kawan yang pecahan wajah ni. Okey, penyebutnya adalah 3. Jadi, untuk nombor bulat ini, kita lukis 3 kotak. Okey, kita lukis 3 kotak. Okey, macam ni. Okey, 1, 2, 3. Okey, dan kita lorekkan penuh kerana dia adalah 1, nombor bulat. Nombor bulat ni maksudnya keseluruhan gambar rajah dilorek penuh, habis. Okey, seterusnya pecahan yang ni pula, pecahan wajah ni, iaitu 1/3. Okey, kita lukis per 3. 1, 2, 3. Maksudnya ada 3 kotak. 1, 2, 3. Dan kita lorekkan 1 bahagian sahaja. Okey, ini adalah gambar rajah 1, 1/3. Iaitu 1 penuh dan ini 1/3. Okey, macam mana pula nombor bercampur ini kita tukar kepada pecahan tak wajar? Okey, caranya kita tengok kepada gambar rajah
kawasan yang berlorek. Okey, sekarang ni kalau kita tengok kawasan yang berlorek ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 bahagian berlorek. Bermakna 4. Okey, per. Satu gambar rajah ni dipecahkan kepada 3. Jadi 4/3. Ataupun kita tengok saja penyebut yang asalnya adalah 3. Bermakna 4 kawasan berlorek per 3. Maka 1 1/3 adalah bersamaan dengan 4/3. Okey, 1/3 ini adalah nombor bercampur, manakala pecahan tak wajarnya pula adalah 4/3. Okey, cikgu harap jelas Yang kedua, kita menggunakan kaedah darab tambah. Okey, kaedah darab tambah ini cikgu ambil contoh yang sama iaitu 1/3. Okey, bagaimana kita nak tukar 1/3 ni tanpa guna gambar rajah? Kita guna kaedah darab tambah. Okey, caranya nombor bulat. Okey, nombor bulat ini iaitu 1 ini kita darabkan dengan penyebut di bawah. Okey, 1 kita darabkan dengan 3. Okey, 1 kita darabkan dengan 3. Kemudian kita tambahkan dengan pengangka di atas. Okay, jadi 1 darab 3. Okay, kita pusing tambah 1. Okey, kita jadikan penyebut dia sama juga iaitu 3. Kemudian kita selesaikan. Okey, kita selesaikan. 1 darab 3 kita akan dapat 3 tambah 1 per 3. Maka dia akan jadi 3 tambah 1 sama dengan 4/3. Okey, sama dengan atas jawapannya. Okey, jelas? Okey, seterusnya yang kedua kita tengok bagaimana kita nak menukar daripada pecahan tak wajar ni kepada nombor bercampur pula. Okey, kalau yang tadi nombor bercampur kepada pecahan tak wajar. Okey, sekarang terbalik. Daripada pecahan tak wajar kepada nombor bercampur pula. Okey. Cikgu ambil contoh. Sebelum tu cikgu nak bagi tahu untuk menukar pecahan tak wajar kepada nombor bercampur ni kita ada 3 cara. Kalau tadi kita ada 2 cara kan? Okey, yang ni kita ada 3 cara. Cara pertama kita guna kaedah rajah. Cara kedua guna kaedah bahagi. Dan cara ketiga kita guna kaedah asing dan juga kita tolak. Okey, macam mana tu kita tengok sekejap lagi. Okey, kita tengok kaedah yang pertama dulu iaitu kaedah dengan menggunakan gambar rajah. Okey, contoh pecahan tak wajar kita ambil. Contohnya adalah 9/4 Okey, tengok kaedah A. Okay, contohnya 9/4. Okey, jadi kita akan lukis gambar rajah 9/4. Okey, macam mana nak lukis 9/4? Okey, caranya ialah kita tahu bahawa pecahan tak wajar ni dia mesti ada lebih daripada satu gambar rajah. Okey, setiap gambar rajah tu pula mesti terbahagi kepada 4 bahagian. Okey, dan mesti lorekkan 9. Okey, jadi kita lukis dulu rajah yang pertama. Mesti bagi 4 Okey, 1, 2, 3, 4. Okey, cikgu ambil 4 kotak ni. Okey, kemudian kita lorek. Okey. Okey, kita baru lorek 4 kan? Kita nak 9 semua sekali. Okey, lagi kita lukis lagi 4 bahagian. Okey, kemudian kita lorek lagi. Ada 1, 2, 3, 4. Okey, 5, 6, 7, 8. Okey, belum cukup. Kita nak 9 bahagian berlorek.
Kita lukis lagi. Mesti lukis 4 kotak juga. Sebab setiap rajah mesti terbahagi kepada 4 bahagian. Okey. Nak lorek berapa? Dah tahu kan? Mesti lorek 1 saja. Sebab sini dah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey. Maka ini adalah 9/4. Okey. Ini pecahan tak wajar 9/4 ni. Jadi macam mana pula kita nak tukar jadikan gambar rajah ini kepada nombor bercampur? Okey, sekarang kita tengok rajah yang dilorek penuh. Okey, ni ada 1. Okey, lorek penuh. Ini lagi 1. Ada 2 gambar rajah yang berlorek penuh. Okey, ni tak penuh. Ini cuma satu bahagian saja. Jadi, kita tahu nombor bercampur adalah kombinasi daripada nombor bulat dan juga pecahan wajar. Okey, jadi nombor bulat kita yang lorek penuh adalah 2. 2. Kita tulis 2. Okey, yang ini cuma 1 sahaja daripada 4. Maka pecahan dia akan jadi 1/4. Bermakna 9/4 adalah sama dengan 2/1/4. Okey, jelas Okey, kaedah yang kedua iaitu dengan menggunakan kaedah bahagi. Okey. Ini kaedah bahagi. Cikgu ambil contoh yang sama supaya jelas 9/4. Okey, pecahan wajarnya adalah 9/4. Okey. Bagaimana kita nak membahagi? Pengangka nombor yang di atas ini 9, kita bahagikan dengan 4. Okey. Sebelum tu cikgu nak bagi tahu pecahan ni sebenarnya konsep dia juga adalah bahagi. Okey. Jadi sebab tu kita gunakan kaedah bahagi ni 9/4 ni. Okey, macam biasalah kita bahagi 9. Okey, duduk dalam rumah. 4 duduk luar. Okey. Jadi, ingat balik cara nak membahagi. Kalau macam ni kita guna sifir 4. Kan? Okey. Jadi, berapa darab 4 hampir dengan 9? 9 tak ada. Jadi, berapa darab 4 hampir dengan 9? Maka kita dapat berapa? 2. Okey. 2 darab 4 sama dengan 8. Okey. 2 darab 4 sama dengan 8. Jadi, kita tolak, kita akan dapat bakinya 9 tolak 8, 1. Okey, dah selesai bahagi. Dah tak boleh bahagi lagi lah, bakinya 1. Okey, jadi bagaimana daripada cara bahagi ni, kita nak menghasilkan nombor bercampur pula. Okey, caranya begini. Okey, 2. Okey, 2 yang berada di atas ni, jawapan atas ni. Okey, kita akan jadikan dia sebagai nombor bulat. Okey, 2. Tulis besar. Okey, baki di bawah ini dia akan jadi pengangka. Duduk kat atas 1. Okey. Per berapa? Sama juga. Per 4. Menyebut dia sama. Okey, maka kita akan dapat 2, 1/4 nombor bercampur dia. Sama dengan atas jawapan dia. Okey, faham Okey, kaedah yang kedua iaitu bahagi ni. Okey, kaedah ni dia lebih mudah sebab kita tak perlu lukis gambar rajah. Tapi kena ingat kita mesti hafal sifir. Kalau tak hafal sifir kita akan masalah kat sini. Kita tak boleh nak dapatkan jawapan. Okay, jadi cikgu harap semua dah hafal sifir ya. Okey, jadi seterusnya kita tengok kaedah yang ketiga iaitu kaedah asing. Okey, asing kemudian tolak. Okey, kaedah yang ketiga iaitu C. Okey, cikgu guna nombor yang sama 9/4. Pecahan yang sama 9/4. Okey, bagaimana kita nak asingkan? Okey, kita asingkan nombor 9 ni dalam gandaan 4/4. Berapa kali kita boleh tolak 4 tu? 4 tu kita tolak berapa kali? Okey, jadi kita tengok 9 kita tolak dengan 4. Okey, 9 ni dia adalah kombinasi 4. Okey, dalam nombor 9 ada 4. Ada lagi tak 4? Ada lagi 4.
Okey, 4 dengan 4 dah jadi 8. So, boleh lagi tak tulis 4? Dah tak boleh kan, dah tak cukup. Kalau kita tulis 4, 4, 4, 4, 8. Kalau ada 4 lagi, dia akan jadi 12. Tak cukup. Kita nak 9 saja. Jadi, berapa lagi baki yang ada? Okey, 4 dengan 4 dah jadi 8. Maka, nombor seterusnya adalah 1. Okey, 4, 4, 8. Okey, tambah 1, 9. Okey. Jadi, kita pun buat penyebutnya. Penyebutnya tetap sama, iaitu 4. 4, 4, 4. Okey, di mana konsep tolak tadi? Konsep tolaknya adalah di sini. 9 kita tolak dengan 4. Kita dapat 5. 5 kita tolak lagi dengan 4. Kita dapat 1. Itu konsep tolak dekat situ. Okey, sekarang ni ini kita asingkan. Daripada 9/4, dia akan jadi 4/4 tambah dengan 4/4 tambah dengan 1/4. Kita dapat 3 pecahan. Okey, kita dapat 3 pecahan. Okey, daripada 3 pecahan ni, macam mana pula kita nak jadikannya nombor bercampur? Kita tengok pecahan mana yang pengangka dan penyebutnya adalah sama. Kenapa? Kerana apabila pengangka dan penyebutnya adalah sama, bermakna nombor itu adalah nombor bulat. Jadi kalau kita kat sini, kita ada 4/4 bermakna 1. Okey. Apabila digit dekat atas, pengangka dengan penyebut nombornya sama, bermakna dia adalah 1. Tak kisah apa-apa nombor. 5/5 dia akan jadi 1. 6/6 dia akan jadi 1. 10/10 dia akan jadi 1. Okey, jadi 1 tambah dengan 4/4 dia akan jadi 1. Okey, dan ini dia akan jadi kekalah 1/4. Okey, maka kita akan dapat 1 tambah 1 adalah 2. Okey, pecahan dia adalah 1/4. Okey, kita akan dapat 2 1/4. Okey, ini adalah 3 kaedah untuk kita tukar daripada pecahan wajar kepada nombor bercampur. Okay, cikgu harap kamu semua jelaslah dengan pandangan cikgu. Kalau ada yang tak faham, nanti boleh tanya cikgu, boleh WhatsApp cikgu ke, boleh call ke apa. Okey. Dan juga kamu boleh rujuk kepada dalam buku teks. Dalam buku teks ada. Okey, bermula dari muka surat 67. Okey, 68, 69 dan juga 70. Okey. Dan jangan lupa cikgu nak semua buat latihan dalam buku teks muka surat 70. Okey, tajuk uji diri. Okey, nombor 1 dan juga nombor 2. Ada 4 soalan. Nombor 1 ada 4 soalan, nombor 2 ada 4 soalan. Okey. Kaedah yang digunakan. Okey, kamu terpulang kepada kamu nak guna kaedah yang mana? Okey, sama ada guna kaedah pecahan, sama ada menggunakan kaedah gambar rajah ataupun kaedah bahagi ataupun kaedah asing dan juga tolak. Okey, tapi cikgu galakkan kalau untuk tajuk ini nak tukar nombor bercampur kepada pecahan tak wajar. Okey, cikgu galakkan guna kaedah yang B lah. Okey, guna kaedah darab dan juga tambah ni. Kenapa? Kerana kaedah ini adalah lebih mudah. Okey, lebih jimat masa berbanding kaedah gambar rajah. Okey, tapi kaedah gambar rajah ni kena faham jugalah. Okey, yang penting kena ingat sifir. Apa-apa pun mesti sifir. Okey, kalau yang ini pula nak tukar pecahan tak wajar kepada nombor bercampur, cikgu lebih galakkan guna kaedah membahagi. Okey, kalau ini 3 contoh ni kaedah B lah yang paling cepat. Okey. Sekian, itu sahaja daripada cikgu. Nanti kita akan jumpa lagi dalam sesi pembelajaran pada minggu hadapan. Okey. Bye. Assalamualaikum.